أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga yang sudah pun berpuasa 6. Juga kalau adat orang Melayu dia ada satu raya namanya Raya Puasa 6. Yang Cina wallahu alam lah. India wallahu alam lah. Okey. Dia bukan satu dia tiada dalam Islam. Dia cuma adalah suatu orang kata orang Melayu ni dia kata nak celebrate nak meraihkan siapa yang berpuasa 6. Tapi sebenarnya galakan Islam puasa 6 ini jangan setakat puasa 6 je, tapi tambah lagi dengan hari puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat hari-hari putih. Jadi itu yang sebenarnya. Okey, raya 6 ni hanya sebagai simbolik sahaja. Okay. Dan juga jangan lupa juga yang mana yang ada cuti semasa bulan Ramadan, jangan lupa untuk puasa qada. Okey. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Juga syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kemudahan, keizinan, ruang dan peluang untuk kita sambung lagi kelas mualaf kita bermula pada bulan Jun ini. Sesi pertama pada malam ini dan kemudian seterusnya mudah-mudahan dipermudahkan. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita semua nanti ada soal jawab dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah semua itu dapat menambahkan kefahaman kalian tentang Islam dan juga menambahkan lagi keimanan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi dengan bacaan fiqh. Okey, fiqh tahap 1. Okey, sebenarnya saya juga sedang dalam dilema. Okey, kita nak baca ke tak buku teks tahap 2. Sebab kelas kita ini adalah kelas tahap 1. Dan juga sekarang ini lembaga zakat sedang berusaha untuk menjadi profesional. Jadi mereka ada rekod dia sekarang ini. Jadi saya dan dilema lah. Jadi kita pun sebenarnya dah baca buku tahap 2 tu pun dah lama dah, ada beberapa khatam dah, 2-3 kali khatam dah. Dan saya rasa juga pelajar-pelajar saya semua dah boleh hafal dah muka surat berapa, sekian berapa dan sebagainya. Jadi tak apalah, tengoklah, kita bacalah, kita teruskan je lah, kita jalan terus dulu, kita tengoklah macam mana. Okey. Kita pada malam ini nak baca buku fiqh tahap 1 yang mana kita nak baca berkenaan dengan hujung sekali, iaitu berkenaan dengan solat. Tajuk 12, solat fardu, muka surat yang ke-104. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan ataupun perkongsian ilmu kita dalam buku fiqh daripada subjek fiqh. InsyaAllah, jadi sama-sama kita mohon rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kelas kita ini. Sama-sama kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung dengan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-12, solat fardu. Soalan yang pertama, apakah kedudukan solat dalam Islam? Okey. Apakah kedudukan solat dalam Islam? Solat merupakan ibadah paling penting yang diwajibkan ke atas seorang Muslim. Maknanya bila dia bergelar Muslim, nak tak nak dia kena solat. Okay? Bila tak solat ni ada dua. Okay. Tak solat sebab yang pertamanya sebab dia malas, maka hukum dia berdosa besar. Tak solat sebab dia kata solat itu tak wajib, maka hukum dia murtad, keluar daripada Islam. Sebab apa? Dia telah pun menidakwajibkan sesuatu yang memang jelas fardu ataupun wajib dia. Itu beza dia. Okay? Kemudiannya kualiti solat ini, solat awal waktu, solat tengah waktu, solat akhir waktu, solat berjemaah, solat sendirian, solat dengan pakaian cantik, solat dengan pakaian yang tak cantik tapi tutup aurat lah. Maknanya sekarang tutup aurat. Okay? Solat dengan bersugi, gosok gigi, solat tanpa bersugi. Solat kata apa? Solat di kata apa? Sayyidina Muhammad. Ya tak ada sebab tu solat berjemaah, solat sendirian tu, solat berjemaah tu solat di masjid ataupun solat di rumah. Banyak benda-benda yang bila kata solat ini. Okey. Banyak perintah dan peringatan solat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya wa aqimus salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan dirikanlah salat dengan sempurna seperti biasa. Sesungguhnya solat itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan yang tertentu waktunya kepada orang yang beriman. Kemudiannya daripada hadis, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya aku mendengar, kalau dalam buku itu, kalau siapa yang ada buku, baca buku, di sini adalah Abu Hurairah RA. RA itu adalah singkatan daripada radhiyallahu an, Allah meredainya. Itu maksud dia. Maksudnya Allah meredainya. Katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang pertama sekali akan dihisab, diperiksa, dihitung oleh Allah dari seorang hamba adalah solatnya. Okey. Kalau solat itu tak ada, maka tak adalah amalan-amalan selepasnya. Macam kita biasa cakap, aku puasa tapi aku tak solat. So apa nilai puasa dia? Sama juga aku solat tapi aku tak puasa. Apakah nilai solat dia? Sebab apa? Bila kita bersolat, solat ini mencegah kita daripada buat kemungkaran, buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita solat tapi kita tak puasa, maka apa fungsi solat tersebut? Itu. Okey. Selain daripada perkara pertama yang akan dihisab di akhirat nanti, solat ini, solat kemudiannya adalah suatu perkara yang membezakan Muslim ataupun bukan Muslim. Solat juga merupakan hubungan manusia dengan pencipta. Solat juga merupakan memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada siapa-siapa yang mendirikannya.
Kalau siapa solat tapi tetap gundah gelana, maka kena perbaiki solat lagi. Siapa solat tapi tak risau, tetap sedih sebagainya, maka kena perbaiki kualiti solat dia. Okey. Kemudiannya soalan yang kedua, apakah erti solat? Solat dari segi bahasa iaitu doa. Okey. Sebab itu saya sebut tadi, solat ini merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Solat paling basicnya adalah kita menadah tangan berdoa itu juga sebagai satu solat. Tapi jangan pula kita kata, saya dah solat macam mana? Oh, doa aja. Itu dari segi bahasanya. Tapi dari segi syaraknya, solat ini iaitu perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, dengan syarat-syarat dia. Kita dah baca sebelum ni kan, syarat wajib solat, syarat sah solat. Okey. Kemudiannya ada lagi rukun, ada lagi sunat, ada lagi makruh, ada lagi perkara yang membatalkan solat. Okey, itu berkenaan solat. Kemudiannya berapakah jenis solat? Jenis solat ada dua. Okey, solat fardu, solat wajib dan juga solat sunat. Solat sunat ini iaitu untuk menambahkan pahala selepas kita mendirikan solat fardu. Okay. Kalau kita tak buat apa, tak apa solat sunat ni. Tapi kalau kita rajin dan bahkan sebetulnya kita kena merajinkan diri untuk solat ini, maka solat sunatlah. Siapakah yang diwajibkan menunaikan solat? Maknanya soalan nombor 4 ini. Okay, soalan nombor 4 ini kita boleh sebut syarat wajib solat. Syarat wajib solat ada 3. Pertamanya Islam, mestilah dia beragama Islam. Kalau dalam kelas saya ini semuanya sudah pun mengucap syahadah. Maknanya semuanya adalah Muslim, maka Muslim wajib untuk dirikan solat. No excuse. Cuma tinggal nak solat yang sempurna, iaitu mungkinlah macam Nicholas, dia baru saja masuk Islam. Mungkin dia tak boleh nak baca Fatihah. Mungkin. Okay. Mungkin juga yang lain yang lama-lama ni pun mungkin ada yang mungkin tak dapat baca Fatihah, mungkin tak dapat baca tahiyat dan sebagainya. Maka ada kekurangan solat dia. Okay. Maka bila dah agama Islam, kena usaha untuk sempurnakan solat kita. Okay. Maknanya kalau kita dah syahadah, kalau kita dah masuk Islam 5-6 tahun tapi tak mampu lagi nak solat, maka ada masalah tu. Okay. Sama ada kita malas ataupun kita memang tak nak solat ataupun kita masuk Islam itu sebab yang lain. Okay. Itu maknanya bila beragama Islam maka wajib solat. Wajib solat bila dah beragama Islam, wajiblah bersolat. Okay. Kemudiannya syarat wajib yang kedua, baligh. Baligh ini cukup umur. Dalam Islam bila cukup umur maka pahala ditanggung oleh dosa ditanggung oleh dirinya sendiri. Bukan lagi penjaganya, bukan lagi walinya. Maknanya dia sudah pun orang kata apa, kena menanggung apa jua kesan perbuatannya. Dia buat baik, dapat pahala, dapatkan dia. Dapat juga kepada siapa yang galakkan dia. Dia buat jahat, dapat juga dosa kat dia. Dia kena tanggung dosa dah. Dan juga kalau siapa yang tengok dia buat dosa itu tapi buatlah, tak apalah. Maka dapat jugalah. Tapi kalau dia larang, maknanya kita sebut sekarang ni adalah siapa-siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah. Pertama dengan tangan, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan hati. Maknanya kalau dia redha dengan maksiat tersebut, dia namanya dayus, maka dia dapat juga saham dia. Tapi kalau dia dah tegur, itu salah, tak boleh. Tapi bila yang buat salah itu menjawab, aku tahulah, kau tak sibuklah, okay, kita dah selesai. Maknanya dalam hati kita tak redha dengan apa yang dia buat, selesai. Nak tegur lebih-lebih, nanti kamu bertumbukkan, aku juga yang sakit. Dia besar, aku kecil je, sakit, sebagainya. Maka, guna hati, sekurang-kurang. Okay. Tapi kita tengok jugalah kita kat mana, kalau bab maksiat ni, tengoklah kita kat mana. Kalau kita suami, contohnya pelajar-pelajar lelaki saya dalam kelas saya ni, kalau dah ada bergelar suami itu, kalau tengok isteri buat salah, dia kena boleh gunakan tangan terus. Tapi janganlah pula pergi pelempang pula, itu dah kasar sangat tu. Kena pakai kuasa suami. Okay? Tak boleh guna tangan, tak boleh guna ni, kena guna mulut.
Okey. Sama juga untuk isteri. Kan dalam pelajar-pelajar perempuan saya dalam grup saya ini, kelas saya ini, kalau dia dah bergelar isteri, bila suami buat salah, tangan tak boleh sebab isteri rendah bawah sikit. Okey, guna mulut. Abang tak boleh tu bang, salah tu bang. Tak boleh, saya tak setuju bang, itu salah, itu dosa pada Allah. Kalau dia kata suka hati akulah, pandai laku, okey bang, saya dah lepas dah tanggungjawab saya. Apa-apa jadi, jangan sangkut kat saya, jangan sabit kat saya. Itu maksud dia. Maknanya, tapi jangan pula bila dah suami isteri tu jangan sampai macam tu lah. Maknanya kalau boleh sentiasa ingatkan, salah tu sayang, salah tu abang, sebagainya. Abang kena baca Fatihah dulu. Bukan rokok dulu baru baca Fatihah, salah tu bang. Kena sentiasa betulkan benda yang salah. Okey. Jangan sekali reda ada masalah bila dah umurnya akhir balik, iaitu cukup umur. Okey, cukup umur untuk lelaki kalau kita adalah keluar air mani, itu melalui mimpi ataupun kita boleh sebut mimpi basah ataupun tidur basah. Keluar air mani bukan kencing. Air mani ni ada cara dia, ada corak dia, ada bau dia, berbeza dengan air kencing walaupun keluar daripada tempat yang sama. Okey, kemudian yang perempuan biasanya lelaki ni umur 15. Okey. Yang perempuan pula macam mana? Yang perempuan bila keluar darah haid. Darah haid juga berbeza dengan darah biasa. Lain. Okey. Kemudiannya biasanya umur 9 tahun ataupun ke 12 tahun. Okey. Paling cepat 9 tahun, paling lambat umur 12 ke 15. Itu macam itulah. Okey, itu akhir balik. Kemudiannya adalah yang ketiga syarat wajib solat, iaitu berakal. Berakal ini kalau dia OKU mental, maka dia dimaafkan, maka dia tidak diwajibkan mendirikan solat. Kalau dia nak solat tak ada masalah, jangan larang. Okey, biarlah dia solat. Okey. Adakah juga mengantuk juga dinamakan sebagai kurang tidak berakal? Bukan. Okey. Kalau dia pitam, ya betul. Dia dimaafkan. Contohnya, dia pitam ni dengan azan zuhur, dia akan pitam, dia akan bangun pada asar. Azan asar boleh bangun. Maka solat zuhur itu tak wajib untuk dia qada sebab dia pitam. Dia beza dengan tidur. Jangan salah faham. Tidur ini kena qada sebab dia tidur. Pitam ini adalah dia hilang akal, maka dia boleh, dia dimaafkan. Dimaafkan meninggalkan solat. Tapi contohnya dia ni akan pitam pada pukul 2 tengah hari, 2 petang dan akan bangun balik pukul 5, maka solat zuhur tetap wajib baginya. Kena solat zuhur dulu. Kerana dia tahu dah dia tak akan pitam pukul 2, maka zuhur pukul 1.30 kena solat zuhur cepat-cepat. Kalau dia tak solat zuhur, maka bila dia dah bangun sedar daripada pitam itu, dia kena qada balik zuhur sebab dia pitam selepas masuk waktu zuhur. Sama jugalah yang jenis gila sekejap tu. Sama juga. Kalau OKU tempang ke, OKU pekak ke, bisu sebagainya, yang tidak menjejaskan akal, maka mereka tetap juga wajib untuk dirikan solat. Walaupun ada kekurangan pada anggota badan. Orang yang mempunyai 3 syarat ini dipanggil sebagai mukallaf. Termasuk juga kalian adalah mukallaf. Sebab kalian pertamanya Islam, kalian juga adalah dah akhir balik, kalian juga sudah adalah waras, maka kalian adalah mukallaf. Maknanya bila sebut mukallaf ini, iaitu mereka yang layak untuk memikul amanah ataupun tanggungjawab ataupun ayat mudahnya memikul dosa dan juga pahala. Okay. Untuk mu'allaf tersebut, sebab baru masuk Islam. Itu level dia. Hanya untuk dikenali dalam bab bantuan. Dari segi hukum, kalian adalah mukallaf. Walau dah masuk Islam, namanya mukallaf. Itu maknanya kalian dah kena tanggungjawab ya. Tanggungjawab saya sebut tadi lah. Dah kena solat, dah kena belajar solat, dah kena praktik solat, dah kena orang kata ikut orang solat. Tak boleh sebut, saya baru je masuk Islam. Tak boleh ke saya solat minggu depan? Kita bukan paksa, kita akan cakap solat. Okay, mula-mula ikut dulu. Bukan suruh, okay, baca Fatihah sekarang. Bukan, ikut dulu. Biar serasi dengan apa? Dengan
rukun fi'li tu yang rokok, sujud sebagainya tu dah biasa. Okey, kita sebut pula nanti supaya tu cerita pula. Okey, setiap rukun itu dia ada bacaan-bacaan dia. Ada bacaan wajib, ada bacaan sunat. Bacaan wajib awak kena juga belajar macam mana pun. Macam dulu saya sudah sebut, okey, kalau rasa mampu untuk hafal, hafallah. Okey, kalau rasa tak mampu untuk hafal, maka bawa nota. Contohnya bawa nota, baca dalam solat. Okey, kalau rasa nota itu susah, bawa handphone. Bawa handphone. Cuma handphone tu risaunya lupa off data. Orang WhatsApp, bro kat mana? Dijawab pula, aku tengah solat. Itu sahaja. Nak tak nak adalah kena solat. Okay? Tak salah pun. Cuma kadang cara mendesak itu yang menyebabkan mu'alaf itu tak selesa. Bila kita dah syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kena dia solat. Kadang desakan itu yang jadi mereka terpaksa. Jom solat, jom sekarang solat, ikut saya. Jadi mereka akan rasa macam alamak salah lah bukan. Okey, maknanya itu pendekatan je lah yang akan membezakannya. Yang pandai, yang boleh bentuk pendekatan sendiri, maka mudah-mudahan insya-Allah. Okey, maknanya bila dah syahadah, maka dia wajib dirikan solat. Cuma kena belajarlah, kena belajar solat, kena tengok orang solat, dan juga tak boleh berputus asa. Allah tak ingatlah, susahlah nak solat ni, apa tak payahlah, risaukan je. Tak boleh. Kena juga belajar solat. Nak tak nak kena belajar solat. Sebab solat ini adalah susah. Solat ini susah bagi yang mula-mula. Okay? Bila dah tahu solat, maka tak payah solat. Maka tidak susah solat. Bukan sebut tak payah tu nanti salah faham. Tak payah ini maknanya senang lah. Tak payah tu lawan dia senang. Sama maksud dia tak payah, sama maksud dia senang. Payah lawan dia senang. Bila tak payah maksud dia adalah senang solat. Itu. Okey. Kemudiannya adalah soalan yang kelima pula, bagaimana solat menjadi sah, iaitu namanya syarat sah solat. Tengok dia ubah ayat dia. Ayat itu ubah dia. Okey. Maksud dia kalau kalian nak conteng buku tu conteng je terus kat jawapan sebelah jawapan tu tulis syarat wajib solat. Soalan 4 tu kan. Soalan 4 tu tulis syarat wajib solat. Sebab kadang contohnya lah nak bagi tahulah pelajar-pelajar mu'alaf ni ada exam dia. Okey. Kadang soalan exam dia tulis syarat wajib solat. Manakala dalam buku itu orang yang diwajibkan solat, bukan syarat, orang je. Maka tak boleh jawab. Maka mudah tulis je kat buku tu, contenglah buku tu, syarat wajib solat. Soalan yang kelima, syarat sah solat. Bagaimana solat menjadi sah? Kita boleh sebut sebagai syarat sah solat. Okey. InsyaAllah kita rehat sekejap, bagi ruang dan peluang untuk dengar dan jawab azan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sama balik. Alhamdulillah dapat dengar azan. Walaupun tak dapat di masjid, tapi dapat dengar azan dulu. Itu nikmat kita sekarang, insyaAllah. Jangan lupa lepas kelas ni, bakal solat lah. Yang berkeluarga di rumah, suami sebagai imam lah. Yang pula isteri pula jadi imam kan. Okay. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kelima, bagaimana solat menjadi sah, ataupun kalian boleh tulis dalam buku tu, boleh conteng buku tu, tulis buku tu, tulis kurungan syarat sah solat. Solat menjadi sah dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 5 syarat sah solat. Yang pertamanya adalah yakinnya masuk waktu. Yakinnya masuk waktu ini adalah bukan sebab dengar azan. Okey, kadang azan ini, kadang azannya tersalah. Okey, kadang bilalnya sakit perut, so lambat. Kadang bilalnya jamnya tersalah, so di awal. Okey, maksudnya kalau dulu ada orang sebut kena belajar tengok matahari. Okey, tengok matahari bila subuh macam mana matahari, bila zuhur macam mana matahari.
bila asar macam mana matahari, bila maghrib macam mana matahari, bila isyak macam mana matahari. Kalau dalam buku ini, saya rasa ada ditunjukkan gambar. Maksudnya, okey. Dalam buku ini. Gambar rajah ini, tengok dia tulis. Subuh kat sini. Okey. Subuh kat sini, zuhur kat atas. Okey, zuhur kat sini. Kemudiannya, asar matahari kat sini. Maghrib matahari kat sini, isyak matahari kat sini. Okey. Paling panjang isyak ke subuh paling panjang. Okey. Itu. Okay. Kemudiannya adalah syarat sah yang kedua, iaitu menghadap arah kiblat, iaitu kita yakin. Kita yakin arah kiblat. Okey. Sekarang ini ada handphone yang memang boleh tengok kiblat kat mana, alhamdulillah. Yang tak ada handphone sama juga tengok matahari. Matahari kat mana? Letak pacak tiang, bayang sebelah mana. Okey, sebab apa? Kiblat kita adalah menghadap matahari terbenam. Okey. Matahari terbenam ke? Selalu dia tersalah. Kiblat untuk matahari terbenam dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah menutup aurat. Kemudiannya suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat solat. Suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil dah belajar, hadas besar pun kita dah baca dah sebelum ini. Okey, maknanya 5 itu adalah sah solat. 3 tadi yang mewajibkan kita solat, kemudiannya 5 yang kedua ini syarat sah solat. Maknanya kalau kurang satu daripada 5 ini, maka solat kita tidak sah ataupun batal. Mesti 5 ini cukup. Contohnya kita solat zuhur pada pukul 11. Maka itu adalah bukan zuhur yang pada waktunya, maka tak sah. Melainkan kita solat zuhur qada. Okay. Ataupun kita solat tapi seluar kita terkoyak kat punggung. Ataupun seluar kita koyak kat peha. Okay. Kita solat tapi kita terlupa kita tak ambil wuduk. Kita solat tapi ada tahi cicak kat atas kopiah kita ataupun atas baju kita ada tahi cicak. Okay. Ada najis-najis yang dimaafkan. Namanya umumul balwa. Okay, najis yang memang tak boleh kita nak halang dah sebagainya. Contohnya najis burung. Kalau kita rumah kita tu memang tempat lepak burung sebagainya, maka dimaafkan. Tapi seelok-eloknya lah, cubalah untuk cari pakaian yang bersih. Okay. Sama juga adalah kita solat kat masjid tapi tak ikut kiblat. Okay. Cara macam mana? Okay. Kalau contohnya kita pergi masjid, macam tutup sekarang ni kan, masjid tutup macam bawah ni lah, apa yang berlaku depan mata saya. Okay. Bila kita pergi masjid yang biasa kita pergi, kemudiannya kita nampak ada orang solat tapi kiblat dia salah, kita kena betulkan. Wajib untuk kita betulkan. Okay. Tak boleh dialah, tu solat dia, tak boleh. Kita kena betulkan macam mana, pegang bahu dia tu dua-dua. Okay. Bukan pegang pinggang, jangan. Pegang bahu dia. Pegang bahu tu pun jangan cengkam. Ini pegang bahu dia tu. Okay. Ikut. Maknanya pegang bahu dia tu, pusing bahu dia tu, ikut arah kiblat. Tak apa. Dia tak perlu ulang solat balik. Okay. Tapi, kalau dia dah bagi salam, kita tengok dia salah, kita kata, bang, kiblat macam ni bang. Macam ni abang salah. Okey, dia kena, ada ulama kata dia kena dirikan solat sebab waktu masih ada lagi. Dia kena solat balik ikut arah kiblat yang tu sebab dah ada orang tegur. Itu juga salah satu daripada siapa-siapa yang melihat kemungkaran. Sebab apa? Salah kiblat itu menyebabkan solat dia tak sah. Okey. Tapi kalau dia dah selesai solat, dia dah lipat sejadah, kita pun tak tahu kiblat arah mana, apalah, itu tak perlulah pergi tanya. Abang kiblat, abang solat tadi kiblat arah mana bang? Tak apalah. Kita anggaplah dia telah pun ikut kiblat yang betul. Okey. Mungkinlah kekurangan daripada pihak penganjur ataupun pihak penyedia tempat solat itulah, lupa nak mark kiblat macam mana, ataupun mungkin juga ada yang pergi alihkan ataupun pergi hilangkan arah kiblat tersebut. Wallahu a'lam. Okay. Itulah dia tiga
3 syarat wajib solat dan 5 syarat sah solat. 3 dan 5 ini mesti ada untuk dirikan solat. Okay. Kemudiannya, maknanya bila sebut syarat ini, Syekh Abdullah Al-Fattani, Syekh Daud Al-Fattani sebutkan adalah syarat ini dia sepertinya adalah nyawa. Maknanya kalau kita solat tapi tak cukup, tak ada syarat wajib ataupun tak cukup syarat sah, maknanya seperti badan kita, badan ada tapi tak ada nyawa. So tak ada apa-apa. Gilek kata. Okey, gilek. Tak ada apa-apa. Itu maksud dia. So, kalau kawan kita yang bukan Muslim, ambil wuduk cantik sempurna. Okey, pakai baju cantik. Hadap kiblat dengan azan bersih. Boleh wajib tu tak boleh kata apalah sebab dia bukan Islam. Okey. Kemudiannya angkat takbir Allahu Akbar pun sempurna. Allahu Akbar pun sempurna. Tapi macam mana solat dia? Solat dia juga kita boleh katakan solat yang tanpa nyawa, badan tanpa nyawa sebab dia bukan Islam, tak cukup syarat wajib. Cuma jangan pula kita kata tak payah solat lah, kau bukan Islam tak payah. Tak boleh. Tak apa, dia kata mungkin dia nak berlatih, Alhamdulillah. Dia kat mana kalau solat berjemaah, dia kat mana? Dia kat belakang daripada kanak-kanak lagi. Dia banyak kita kan imam, jemaah dewasa, kemudiannya kanak-kanak, kemudiannya perempuan. Mana dia adalah kalau dia lelaki, maknanya dia duduk belakang jemaah kanak-kanak itu, baru perempuan, jemaah perempuan muslimah. Itu tempat dia. Dia tak boleh masuk jemaah dewasa sebab dia bukan Islam. Okey, itu maksud dia. Okay. Kemudiannya kita kepada yang Syekh Daud Al-Fattani sebut, iaitu kepala. Kerana bagi manusia dia ada kepala, iaitu namanya rukun. Kalau dia syarat wajib cantik, syarat sah cantik, tapi dia tak sempurnakan rukun solat dia, dia seperti badan tanpa kepala. Mudahnya mati jugalah, sama jugalah. Okey. Yang mana rukun solat ini ada 13. 13. Yang mana rukun solat ini kita boleh bagikan kepada 3. Iaitu yang pertamanya rukun qalbi, hati. Yang keduanya rukun qauli, mulut ataupun lidah ataupun suara. Yang ketiganya rukun fi'li, anggota, rukun perbuatan. Okey. Yang pertamanya adalah rukun qalbi. Boleh conteng dalam buku kalian tu. Buku kalian tu itu buku kalian. Jangan nak sayang-sayang, jangan nak sebagainya. Tak apa, tak risaulah. Dia tak ada istilah hujung tahun pemulangan buku teks. Dia tak ada. Itu hak milik kalian, terpulang. Pakailah. Gunakanlah. Cuma kalau rasa memang dah tak ada nilai, dah tak nak pakai dan sebagainya, nak letak kat tempat pembuangan sampah, maka bagi balik. Kita pun bagi kepada siapa-siapa. Panjangkan pahala. Okey. Rukun yang pertama niat. Niat ini apa? Lintasan dalam hati. Dia adalah rukun qalbi. Rukun qalbi, rukun tak perlu sebut di mulut. Okey, yang kita dengar usolli ataupun sahaja aku salat fardu isyak 4 rakaat itu adalah untuk bagi dia keyakinan. Itu sahaja. Yang penting adalah hati. Okey. Bila kita buat bila kita ada syarat wajib solat yang 3 tu dan kita sempurna 5 syarat sah solat, maka itu kita namakan nak masuk solat. Kita ada wuduk. Okey, kita dah mandi wajib. Pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempat solat kita bersih, kemudiannya kita dah ada kiblat, kita tutup aurat. Dan juga kita dah dengar azan menandakan masuk waktu solat, maka kita dah bersedia. Maknanya itu sebenarnya kita sudah pun nak ke arah solat. Itu juga orang sebut namakan niat. Cuma niat ini lagi baik, lagi utama ada 3 perkara. Okey, 3 perkara. Yang pertamanya kita sebut sebagai nak solat apa. Okay. Sebab apa? Solat fardu ada 5. Yang keduanya berapa rakaat. Okey, sebab apa? Ada solat 2, ada solat jamak 2, ada solat qasar 2, sebagainya macam-macam. Okey.
Kemudiannya tunai ke qada. Kemudiannya lillahi ta'ala. Okey, itulah katanya dalam niat tersebut. Okey, dia tak perlu sahaja aku solat di atas kita. Hanya untuk kita bersedia bahawa aku ni tengah nak solat ni, maka niatkanlah elok-elok. Sebab innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu dimulakan dengan niat. Okey. Kemudiannya yang keduanya, berdiri bagi yang mampu, rukun fi'li, rukun perbuatan. Berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu, maka tengok kemampuan dia berdiri. Maknanya untuk rakaat pertama, kalau mampu dia berdiri sekejap, berdiri dulu. Lepas tu kalau duduk atas kursi, duduk. Kalau dia nak duduk terus pun, duduk terus. Duduk yang macam duduk antara sujud tu. Itu maksud dia. Okay. Ini pun sebenarnya apa hukum ustaz solat atas kursi sebagainya, itu nanti kalau ada soalan saya tolong. Kalau tak ada soalan, benda tu benda yang agak subjektif nak explain online. Okay. Risau jugalah, takut nanti sebab tu saya amat payah nak upload sebab nanti orang potong sebagainya, jadi takut salah faham. Okay. Nanti kita bincang. Ada soalan kita cuba selesaikan sikit-sikit lah. Okay. Kemudiannya adalah yang ketiganya takbiratul ihram, iaitu melafazkan Allahu Akbar. Yang lafaz tu Allahu Akbar tu rukun qauli, rukun suara, rukun mulut. Allahu Akbar. Bukan tangan tu, bukan. Allahu Akbar, rukun qauli. Tak boleh sebut Allah Maha Besar. Tak boleh sebut Allah is great. Okey. Kalau Cina, ya. Kita tengok Google Translate. Gunakan internet kan? Dari internet. Allah Maha Besar. Chinese. Okey. Quan Neng Ding Shang Di. Okey. Contohnya kita buat Quan Neng Ding Shang Di. Tak boleh. Orang Cina sekalipun mereka guna Allahu Akbar. Macam mana surah Allahu Akbar itu, boleh tengok Google macam mana orang Cina. Okey. Itu di sana. Okey. Jangan pula kita ikut cara kita kat sini lah. Mereka ikut cara mereka kat sana, ikut budaya masing-masing, ikut cara negeri masing-masing. Okay. Itu Allahu Akbar, rukun qauli. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah 7 ayat. Rukun qauli, rukun mulut, rukun suara, qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau berjemaah jangan kuat sangatlah, melainkan kalau dia imam. Kalau dia makmum, kena baca perlahan. Tapi bukan berbisik. Tapi bila sebut rukun qauli ni apa? Telinga kita mendengar. Okey. Kalau kita mendengar, kita baca, maka itulah cukup sekadar. Ataupun jiran sebelah. Bukan sekarang ni, sekarang ni solat jarak ni confirm tak dengar. Kalau dengar tu kira kuat lah tu. Kalau dulu masa solat macam biasa dulu, jiran sebelah kita itu dengar kita baca itu sudah pun cukup kuat itu. Kalau jiran sebelah mendengar, dah kuat sangat tu. Melampau tu. Okey. Kemudiannya membaca surah Fatihah, yang macam ni, yang bersedekap ini sunat sahaja. Okay, kita sekarang ni bercerita pasal rukun, itu wajib buat. Okey, surah Fatihah. Surah Fatihah ini ustaz panjanglah 7 ayat, tak bolehlah saya nak hafal. Macam saya sebut tadi, kalau rasa tak boleh hafal, dah cuba hafal tapi sangkut pada ayat ketiga contohnya. Tak apa, tak ada masalah, bawa buku. Baca buku. Kalau rasa tak mampu buku, susah buku, bawa ni, handphone. Sebab dalam solat, rukun qauli yang paling panjang satu Fatihah, yang keduanya adalah at-tahiyyat. Itu saja. Okey. Maknanya kalau kita nak gunakan kertas, boleh buat depan ni Fatihah, contohlah, jangan salah faham. Okay. Contohnya depan ni Fatihah, belakang ni tahiyyat. Jadi masa baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, macam baca tahiyat, baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawat. Mudah sahaja. Okay, cuma kalau nak buat cara tu biar kita target lah. Contohnya seminggu sahaja. Sebab solat ini 5 kali sehari, 17 rakaat. 17 rakaat sehari.
bayangkan 17 kali kita baca Fatihah satu hari, takkan tak ingat. InsyaAllah ingat tu. Tak ada masalah tu. Okey. Kemudiannya rukun fi'li. Rukun yang kelima, rukun fi'li namanya rukuk. Rukuk ini iaitu bila kita beri tegak, kita nak rukuk macam tu. Dia jadi L. Dia jadi L. Dia tak ada kat meja saya ni, tak ada. Dia L macam tu. Okey, kalau gambar dia kalau dalam buku ni, buku perempuan ini, ini gambar dia. Ini tengok, ini rokok. Ini rokok ni L. Ini L ni. Itulah rokok dia. Okey, kalau dalam buku ini, model kita ni tak pindah ni, ni L ni. Sa'acong. Okey. Ini rokok. Inilah rokok. Okey, ini rokok. Oh bukan. Orang lain. Okey, saja tegak wuduk. Okey. Kemudiannya selepas rokok berdiri tegak balik. Rukun fi'li. Okey, kita dah baca rukun qauli, rukun qalbi niat, kemudiannya rukun fi'li berdiri, rukun qauli Allahu akbar, rukun qauli surah Fatihah, rukun fi'li rukuk, rukun fi'li i'tidal. Okey. Maknanya i'tidal ini macam mana kita berdiri macam baca Fatihah itulah, ambil tegak macam tu. Kemudiannya rukun yang ketujuh, rukun fi'li, sujud. Sujud iaitu anggota sujud ada 7. Ada 7 anggota sujud. Okey. Yang pertamanya adalah dahi. Yang keduanya dua tapak tangan. Yang ketiganya adalah lutut. Yang keempatnya adalah 2 ibu jari kaki. Perut ibu jari kaki. Bukan kuku, perut. Perut. Ni perut ni, perut. Perut. Ni kuku, kat ni kuku. Okey, ni perut. Okey, 2, 1, 7. Hidung tak masuk anggota sujud. Ikut majoriti ulama tak masuk sujud. Cuma yang cantik adalah bila sujud pastikan dahi dan hidung ke sejadah. Sebab kalau dahi saja dia jadi macam ni. Dia macam tu. Okay, kepala kita akan jadi macam ni. Macam tu. Okay. Bila sujud dengan hidung dan juga dahi, maka kepala kita jatuh macam ni. Dia jatuh macam ni. Itu. Okay. Tapi kalau kita sujud tanpa sentuh dahi, hidung sentuh sejadah tanpa dahi, itu hebat. Okay, nak katanya adalah dahi adalah yang pertama. Kalau boleh semua, alhamdulillah. Kalau boleh sebahagian pun dah cukup. Sebahagian dahi. Dahi kat mana? Dahi atas kening, dahi hingga kepada ni. Ni dahi. Okay. Maknanya bila kita sujud, tak boleh ada penghalang yang kita pakai. Contohnya yang pakai serban. Lepas tu serban jatuh ke bawah ni tutup dahi, maka solat kita tak sah kalau kita sujud atas serban tersebut. Ataupun kita pakai kopiah. Kopiah macam ni. Okey, macam ni. Tutup dahi terus. Maka tak sah solat. Tapi kalau kita pakai serban contohnya, tiba-tiba serban itu kita hamparkan buat jadi macam sejadah, maka tak ada masalah. Sama juga kita pakai ridak yang selendang yang ni sempan ni. Okey, kalau dia menghalang kita sujud, maka solat kita tak sah. Sama juga yang biasa kita tengok juga orang perempuan, bila nak sujud, tangan dia akan telekung dia tu ke depan. Maknanya dia sujud atas telekung. Solat dia tak sah. Dia mesti solat tu atas sejadah, direct dahi ke sejadah ataupun ke tempat sujud. Itu maksudnya. Okey. Jangan risaulah kalau solat pakai face mask, tak ganggu pun sebab face mask kat hidung. Bukan kat dahi. Face mask kat hidung. Okay. Kemudiannya adalah rukun yang ke-8 iaitu rukun fi'li. Duduk antara dua sujud. Boleh tengok pada gambar itu duduk antara dua sujud. Kemudiannya rukun
yang ke-9 rukun fi'li juga adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Okey. Duduk semasa duduk antara sujud namanya tawarruk. Duduk tawarruk pula bertukar. Okey. Iftirashi, duduk antara sujud namanya adalah iftirashi. Kemudiannya duduk tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Ada tak istilah dia? Apa beza dia Ustaz? Tawarruk dengan orang kata apa? Tawarruk dengan iftirash. Saya selalu je bertukar tawarruk dengan iftirash ini. Okey. Duduk iftirashi, duduk atas dua-dua kaki. Duduk tawarruk, duduk atas satu kaki. Sebab apa? Satu kaki lagi iaitu kaki yang kanan dia akan berdiri. So kita tak duduk. Kalau duduk iftirashi, kita duduk atas kedua-dua kaki kita. Kalau duduk tawarruk, maknanya kaki kanan akan keluar. Maknanya kita akan duduk kaki kiri sahaja. Imagine lah macam mana. Boleh tengok macam tu. Ada beza dua gambar ni. Duduk rukun ke-8 itu, dua-dua kaki dia duduk tahiyat akhir sebelah je. Kaki kiri je, duduk kaki kiri je. Model kiri saja. Kaki kanan duduk keluar sebab dia nak berdirikan kaki dia. Itu. Lepas itu, rukun yang ke-10 adalah membaca tahiyat akhir, rukun qauli. Duduk tahiyat akhir, rukun fi'li. Membaca tahiyat akhir, rukun qauli. Kemudiannya dalam baca tahiyat akhir itu ada satu lagi rukun qauli, namanya adalah berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nak baca Sayyidina Muhammad pun tak ada masalah, tak nak baca pun tak ada masalah. Wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad pun tak ada masalah. Sebab benda ini benda khilaf. Okey. Cuma bila di luar solat, bacalah Sayyidina. Sebab apa? Sayyidina ini nak membezakan Muhammad itu. Sayyidina Muhammad tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bila di luar solat. Tapi kadang-kadang solat, kalau tak nak baca, terpulang. Kalau nak baca pun terpulang. Tak payah nak bergaduh-gaduh. Tak payah nak bergalah-balah sebagainya. Okey, benda khilaf. Okey. Kemudiannya adalah rukun yang ke-12. Rukun qauli, iaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Berpaling itu sunat sahaja. Lafaz itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu rukun, salam yang kedua sunat. Berpaling adalah sunat. Cuma bila nak berpaling, saya nak sebut adalah bila kita nak berpaling, pastikan kita sudah pun Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab kalau kita berpaling dulu baru Assalamualaikum, sebab kita sudah pun buat satu gerakan besar. Berpaling tu gerakan besar tu Assalamualaikum. Tapi biasakan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua tak ada masalah lah sebab kita dah habis dah salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Bagi salam dulu, baru berpaling. Dan juga kalau boleh tak payahlah nak tunduk tu. Assalamualaikum. Tak payah. Macam biasa je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Itu rukun qauli. Ingat dia qauli assalamualaikum, bukan fi'li yang berpaling itu bukan, itu sunat. Okey. Tutup dengan rukun yang ke-13 namanya tertib, iaitu rukun qalbi. Tertib ini kita ikut susunan daripada rukun yang kedua iaitu berdiri tegak hingga kepada melafazkan salam. Mesti macam tu tertib dia untuk satu rakaat. Melainkan tahiyat akhir lah, duduk tahiyat akhir dengan baca tahiyat akhir itu dengan selawat itu hanya untuk rakaat terakhir sahaja dalam kita solat. Itulah 13 rukun solat yang kita
baca pada malam ini. Bukan baca sebenarnya. Ini dah repeat berapa kali, dah ngulang berapa kali dah ni. Okey. Kemudiannya perhatian, perkara yang perlu diambil perhatian, tamakninah adalah digalakkan. Tamakninah ia tenang dan diam seketika semasa sujud, semasa rokok, semasa intidal, semasa sujud, duduk antara dua sujud. Okey. Maknanya biasa tamakninah, kadar tamakninah ini dengan kita baca 3 kali tasbih. Sebab itulah setiap rukun itu, rukun fi'li kita, sujud dan sebagainya, ada zikir-zikir yang merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat tamakninah. Bukannya waladdallin amin, Allahu akbar, amin, Allah di mana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat rehat seketika. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Dapatlah 5 saat rehat, tamakninah masa rokok. Kemudian yang kita sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dapatlah 5 saat untuk kita iktidal. Dapatlah tamakninah kat situ. Okey. Itulah dia kita perbincangan pada malam ini, iaitu kita berhenti pada soalan yang ke-6 berkenaan dengan solat, itu pada rukun. Rukun qauli, rukun qalbi, qauli dan juga fi'li. Okey. Untuk yang biasa macam seterusnya, kita tak ada pokok ibadah lah sebab kita memang dah baca pasal solat. Jadi saya buka untuk sesi soal jawab sebelum kita tutup kelas kita pada malam ini. Okey, ada soalan, dipersilakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau rasa malu nak bersuara, gunakan fungsi chat yang disediakan. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Ustaz, macam solat subuh, Okay. contoh dia kalau solat subuh 5 minit, lepas tu kita dah tengok time tu kan. Kita tengok time tu, lepas tu kita tengah solat, lepas tu azan. Macam mana kita patut buat Ustaz ya? Okey. Macam saya sebut tadi, kadang Tok Bilal yang terlambat. Tapi jangan pula kita salahkan Tok Bilal, takut kita yang tercepat. Itu saja. Okey, kita risau yang tu je. Kita duk kata Bilal lambat lah. Takut-takut sebenarnya kita tercepat. Rupanya kita dah setting jam kita 10 minit awal. Lupa nak ingat formula tu. Masuk solat kita tunggu azan. Sebab itulah disebutkan bahawa janganlah terlampau rigid sangat dengan azan terus sembahyang. Maknanya bagilah masa 10 minit ataupun 5 minit lepas dengan azan itu baru solat. Okey. Maknanya kita cuba untuk pastikan, confirmkan betul-betul masuk solat. Ataupun cara mudah yang biasa orang guna adalah dengar pada TV. Biasa TV ni tak tersilap lah biasanya sebab mereka setting dan sebagainya. Biasa dengan TV lah. Okey, dengan TV, channel Al-Hijrah ke, tengok TV1 ke, tengok TV3 dan sebagainya. Jangan tengok Astro Arena ke, Astro Ria ke, Prima tu tak adalah. Kalau TV Hijrah, OSIS ke sebagainya adalah. Itu. Okey. Kemudiannya, bila kita solat, tiba-tiba dengan azan, kita ada beberapa cara lah. Satu, kita berhentikan. Sebab kita rasa, mungkin masa tu kita rasa, oh, maknanya aku tercepat. Itu berhenti. Kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan azan sampai habis, barulah kita solat balik. Okay. Tapi kalau kita yakin, kita solat tersebut memang dah betul-betul masuk waktu, kita yakin bahawa Bilal itu terlambat, maka atas keyakinan kita lah. Itulah. Macam tu lah. Biasanya kita ni bila dengar masjid ataupun surau baru solat, kita akan berhenti terus lah. Maknanya kita akan kata bahawa kita yang tercepat, surau yang terlambat. Okay, masjid terlambat. Okay, satu lagi, bila berbuka puasa. Ini yang paling takut sekali. Paling takut sekali macam inilah yang berlaku baru ni sebagainya. Di atas kita lah.
Sama juga macam saya cakap, okey, tengok TV. Okey, jangan terlampau bergantung kepada masjid. Jangan terlampau bergantung kepada handphone kita. Takut kita yang tersalah setting handphone kita tercepat. Itu sahaja. Yang penting kita yakin dah masuk waktu solat. Tapi nak yakin macam mana? Yakin macam mana dengan azan je lah. Dengan azan masjid, dengan azan ni, sebagainya. Okey, boleh Puan Yanti? Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, soalan seterusnya. Ustaz. Ya. Kalau kita masa solat, kita terlupa. Masa kita solat tahiyat akhir baru kita lupa. Tahiyat awal. Terlupa lupa apa? Tahiyat awal. Okey. Kena tahu kalau kita solat ini macam saya sebut tadi, solat ini ada rukun, solat ini ada sunat. Okey. Kalau kita tertinggal rukun dengan sengaja, solat itu batal. Kalau kita tertinggal rukun tapi kita tak sengaja, tiba-tiba kita baru ingat lepas-lepas tu, maknanya rakaat yang kita tertinggal rukun itu, rakaat itu tidak diterima. Maknanya kita kena buat rakaat, kena tambah rakaat baru untuk ganti. Contohnya kita solat Zuhur, rakaat pertama kita tak rokok pun. Maka rakaat pertama itu tidak dikira. Sebab ini dalam bab kita terlupa, bukan sengaja. Kalau sengaja solat itu batal, tak sah. Kadang-kadang kita terlupa, kita tak rokok. Maka rakaat itu tidak dikira sebagai rakaat. Maka rakaat yang rakaat keempat kita kena bangun balik untuk jadi rakaat yang keempat pada rakaat kelima tu. Itu maknanya solat Zuhur kan 4 rakaat kan. Tiba-tiba rakaat pertama itu kita tak rokok. Okay, ini pandangan, ada pandangan. Okay. Maka rakaat pertama itu tidak dikira sebagai rakaat. Rakaat kedua sebagai rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat ketiga, maka dia kena bangkit lagi untuk rakaat yang keempat. Itu kalau dia tak sengaja. Okey. Kemudiannya macam mana pula Ustaz? Saya tak sengaja tinggalkan sunat. Okey. Bila kita tinggalkan sunat, kemudian kita dah bagi salam, tak ada masalah, selesai. Tapi bila kita tinggalkan sunat, tiba-tiba masa tahiyat akhir itu sebelum bagi salam itu kita teringat bahawa ya Allah terlupa untuk tahiyat awal. Maka cara dia adalah, ulama mengajar, cara dia adalah dengan kita sujud sahwi. Maknanya selesaikan tahiyat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama salli ta'ala. Kalau rasa mampu baca panjang. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kat situ je, kita sujud balik Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal a'la, kita bangkit, bangun, duduk antara dua sujud, bacalah doa Rabbi firli warhamni wajibuni sebagainya. Kita sujud balik subhana rabbiyal a'la bihamdih, kita bangun, duduk antara dua sujud, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sujud sahwi. Walaupun ada ulama ajar masa kita sujud tu gantikan subhana rabbiyal a'la itu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jap bukan bacaan ni Allahumma salli, bukan. Saya lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena baca tengok buku jap. Ya Allah, kenapa boleh terlupa? Dia ada baca dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Macam mana? Apa bacaan dia? Siapa boleh bantu saya? Saya lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dalam buku ni. Okey. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu ada ulama ajar macam tu. Ada yang kata tak apa, baca subhana rabbiyal a'la pun tak apa. Okey, namanya sujud sahwi. Tapi kalau kita dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salat itu baru teringat, tiada masalah.
Cuma ada ulama juga mengajarkan bahawa kalau kita baru saja bagi salam, baru teringat, kita boleh sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal a'la bihamdihi. Allahu Akbar wa bihamdihi. Allahu subhanarabbiyal a'la bihamdihi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita dah borak-borak, sembang-sembang sebagainya baru teringat, itu dah selesailah. Itu kalau itu dalam bab sunat. Okey. Dalam bab fardu, dalam bab rukun, tiba-tiba orang kata ustaz solat tu 3 rakaat je tadi. Maka solat itu tidak diterima. Kalau dia solat berjemaah, dia kena bagi tahu jemaah ya jemaah tadi saya terlupa, saya kita solat 3 rakaat sahaja. Maka terpulang kepada jemaah. Sebab mungkin ada jemaah yang cukup ke 4. Ada jemaah yang ikut kita, Assalamualaikum, sebab dia kata imam ini kita berimam, kita solat ikut imam. Imam bagi salam, kita bagi salam sahaja. Okey. Itu hukum lain lah tu, itu pembincangan lain tu panjang lagi tu. Kena buka buku tu. Dalam bab imam dan juga makmum. Okey. Ada lagi soalan? Saya kira ini soalan terakhir. Ada Ustaz, kalau kita tahiyat akhir kan ada yang panjang. Kalau yang pendek macam mana? Sampai ke mana? Okey. Tahiyat akhir, namanya tahiyat, bacaan tahiyat, kita akan baca. Kita baca tadi lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Okey. Dia tak ada panjang tapi itu je tahiyat dia. Kemudiannya sambung dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek. Okey. Sambung lagi wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung lagi. Kama sallai, maknanya yang paling pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dah cukup tu. Ikut kemampuan kita. Tapi sebaiknya habiskan, sebaiknya lah kalau kita mampu. Dia paling pendek itu je. Okey. Ada soalan lain? Dah view dekat bawah tu. Nampaknya saya kena berhenti. Okey. Bersama keluarga lah pula kan. Okey. Ustaz, macam mana tadi sujud sahwi? Dia sujud sahwi bacaan dia. Bacaan dia subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu. Kalau rasa tak mampu baca yang tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey? Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Kalau ada soalan, simpan, esok kita sambung soalan tersebut. InsyaAllah esok kita baca Fatihah ayat yang kedua. Kita bedah huruf-huruf surah Fatihah ayat yang kedua insyaAllah besok. Okey. Kalau boleh bersedia dengan buku dan sebagainya tu, gambar-gambar sebagainya tu, itu lagi baguslah. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini bermanfaat kepada kita semua insyaAllah. Dan juga mudah-mudahan juga insya-Allah dengan keberkatan majlis ilmu ini insya-Allah Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita daripada sebarang musibah, sebarang penyakit, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin yang tak mampu untuk kita tanggung.
Dan sekiranya diuji, mudah-mudahan insya-Allah kita bersabar dan sebagainya. Dan macam biasa saya sebut, jangan lupa kongsi-kongsilah. Kalau ada rasa masalah sebagainya, share lah dengan kami. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak dapat diringankan masalah tersebut. Insya-Allah. Okay, sampai jumpa lagi pada besok hari. InsyaAllah ampun maaf dan salah silap. Terima kasih kepada para pelajar saya yang sentiasa join kelas saya untuk kelas mu'alaf ini. Mat, ada puan Ribka? Buka video tu. Ada. Okey. Terima kasih. Kalian memang supporter paling kuat ni. Dua-dua lagi video. Okey, dan yang lain sama juga, semua supporter hebat juga. Dan juga kepada yang kata apa, ada ahli keluarga yang diuji dengan positif COVID dekat mak dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah sampai jumpa lagi pada besok hari, insya-Allah. Sama-sama kita akhiri kelas kita dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kelas kita dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.